Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama kita dan keikhlasan yang mantap di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Khusus kepada para alim ulama, tuan-tuan ustaz, tuan imam, Bilal pengerusi surau, ahli jatah kuasa surau, seterusnya pemimpin-pemimpin masyarakat sekalian, ahli jamaah yang hadir dalam kuliah maghrib kita pada malam ini. Alhamdulillah, seingat saya pertama kali saya sampai ke surau ini dari Wangsa Maju tadi ke Meru dalam 1 jam. Khabari? Waras, alhamdulillah. Itu je lah pun tahu. Isteri saya orang Jawa, orang sama pernah. Tapi dia tak train saya cakap Jawa ya. Kalau tak, mungkin boleh kuliah malam ni dalam bahasa je, ngomong Jawa ya. Tak apa, kita guna bahasa standard ya. Seorang Terengganu tak diajar oleh isteri, akhirnya cakap bahasa standard masing-masing. Baik, saya mulai kuliah malam ini dengan membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Sadaqallahul azim. Katakanlah, sekiranya kamu itu kasih kepada Allah, maka apa jalan? Fattabi'un. Hendaklah kamu itu ikut akan aku, nescaya Allah kasih kepada kamu. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Setiap daripada umat aku akan masuk ke dalam syurga kecuali orang yang enggan, orang yang tak mau masuk. Pelik kan, orang tak mau masuk syurga. Lalu para sahabat bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa pula yang enggan nak masuk syurga wahai Rasulullah? Lalu Nabi SAW menerangkan, "Man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat patuh kepada saya, dia akan masuk ke dalam syurga, dan barang siapa yang engkar, degil, tak mau ikut kepada saya, maka orang itu sebenarnya enggan untuk masuk ke dalam syurga. Jadi baru-baru ini kita menyambut Maulid, memperingati hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana walaupun katakan Rabiul Awal telah berlalu sekalipun, memperingati Maulidur Rasul sallallahu ini, dia merupakan satu jalan yang menuju ke arah tujuan. Dia berbeza seperti kita menyambut hari raya puasa misalnya, itu mesti 1 Syawal. Misalnya musim panas lah, tahun ni 27 Ramadan kita sambut hari raya siap-siap, dia tak boleh, dia mesti 1 Syawal. Demikian misalnya raya Idul Adha itu pada 10 Zulhijjah, tidak pada tarikh yang lain. Tapi Maulidul Rasul ini bukan satu perayaan yang ditetapkan sebagaimana dua hari raya tersebut, menyebabkan sebahagian dari umat Islam sendiri menolak sambutan Maulidul Rasul. Alasannya, katanya Nabi SAW pun tak buat, Nabi pun tak ada buat sambutan Maulidul Rasul.
Jadi dengan erti kata yang kita sambut sekarang, adanya ceramah, adanya jamuan, adanya qasidah, selawat, bahkan adanya perarakan, memang kita akui yang demikian tidak berlaku ya, di zaman Nabi SAW dan para sahabat awal-awal dahulu tidak berlaku. Tetapi kalau nak dikatakan Nabi SAW tidak menyambut maulid, tidak tepat juga. Kerana apabila ditanya oleh para sahabat tentang puasanya Nabi SAW pada hari Isnin, ya, Nabi SAW rajin berpuasa pada hari Isnin. Lalu sahabat tanya, Nabi SAW menerangkan, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Hari Isnin itulah hari saya dilahirkan. Jadi kalau begitu, Nabi SAW menyambut maulid baginda mingguan ya, dengan cara berpuasa pada hari Isnin. Jadi konsep menyambut maulid itu adalah sunnah ya, sunnah Nabi SAW. Kemudian berpaksi kepada ayat suci Al-Quran. Allah berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah dengan kurniaan dan rahmat Allah, dengan yang demikian itu hendaklah mereka itu bergembira. Falyafrahu, kalau dalam bahasa Arab ni dia panggil lamul amri, lam yang menunjukkan perintah. Kita diperintahkan supaya bergembira. Kerana apa? Dua, kurniaan dan rahmat Allah. Jadi dalam kitab tafsir ada menyebutkan kurniaan dan rahmat Allah ini adalah Al-Quran dan Islam. Tetapi sepupu Nabi, iaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, menerangkan bahawa rahmat dalam ayat tersebut merujuk kepada Nabi SAW sendiri. Yang dikatakan rahmat Allah itu adalah Nabi. Kerana ini berpandu kepada ayat yang lain, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utuskan kamu, yakni Nabi SAW, kecuali menjadi rahmat kepada sekian alam. Jadi Nabi itulah rahmat. Kita diperintahkan bergembira, tetapi Allah tidak tetapkan bagaimana cara kita bergembira. Berbeza bila Allah memerintahkan aqimus solat, hendaklah kamu dirikan solat. Asal makna as-solat ad-du'a, berdoa. Tapi bolehkah satu orang kita tanya dia, "Abang dah solat ke belum?" "Dah," kata dia. "Tak nampak pun." "Tadi saya dah angkat tangan doa." Doa tu solat lah. Tidak boleh. Kerana bila Allah perintahkan solat, diperincikan cara solat tu. Dia ada kaifiatnya, ada syaratnya, ada rukunnya, maka kena buat sebagaimana yang telah diperincikan. Demikian haji. Haji kalau dari segi bahasa, ia ziarah. Jadi satu orang kita tanya dia, "Tuan dah berhaji ke belum?" Dah banyak kali dah," kata dia. "Oh ya, saya tak perasan." Yelah, saya tu hari 2 tahun lepas haji ke London, kemudian haji ke Bangkok, ada haji ke Washington. Kan haji tu makna ziarah, kata dia. Tak boleh. Kerana bila Allah perintahkan haji, cara haji itu telah ditetapkan ya, di mana tempat, macam mana cara miqat di mana dan sebagainya telah ditetapkan. Tetapi bila Allah perintahkan supaya kita itu bergembira dengan kurniaan dan rahmat Allah, Allah SWT tidak tetapkan cara bagaimana kita itu bergembira. Maka kembali kepada kaedah yang umum, bolehlah kita itu menjalankan kegembiraan tadi, menzahirkan kegembiraan dengan apa cara sekalipun, dengan syarat tidak melanggar syariat. Jadi kalau nak sambut maulid, kena cek lah, ada ke orang di Melu ni sambut maulid buat pesta tari menari, tak bidang minuman keras ya. Setahu saya lah, sepanjang saya hidup ni, tak jumpa lagi lah ya, orang sambut maulid buat pesta-pesta macam itu. Yang biasa orang sambut maulid adalah dengan kuliah ya, ceramah. Baik, ada satu hadis yang menjadi panduan kita dalam perkara ini adalah sabda Nabi SAW, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu fahuwa raddu." Barang siapa yang mengada-adakan satu perkara baru dalam urusan kami ini, yakni urusan agama, yang bukan dari agama, maka ianya tertolak. Jadi berdasarkan hadis inilah kita menilai amalan-amalan yang kita lakukan ini dari segi agamanya boleh atau tak boleh. Kerana kalau bukan dari agama, tertolak. Menariknya, hadis ini juga digunakan oleh sebahagian dari kawan-kawan kita untuk menolak apa sahaja yang baru. Maulid tak boleh sebab Nabi tak buat ya. Selawat sambil salam pun tak boleh, katanya Nabi tak buat. Selawat selang tarawih, ya Nabi tak buat. Baca Yasin malam jemaah, ya Nabi tak buat. Berzikir ramai-ramai pun dia kata Nabi tak buat. Imam baca doa, makmum aminkan juga, dia kata Nabi tak buat. Jadi antara
bid'ah yang buruk yang dilakukan oleh sebahagian umat Islam sekarang adalah mengharamkan sesuatu perkara semata-mata kerana Nabi tak buat. Ini bukan sikap Nabi SAW. Nabi sendiri tidak mengharamkan semua perkara yang bagi dia tak buat. Hanya perkara yang bercanggah dengan syariat saja bagi dia larang. Baik. Oleh kerana salah faham ini mula merebak, saya tak pastilah kalau di Meru sudah ada atau belum, tapi kalau di KL itu biasa. Banyak amalan-amalan kita tu dilarang, dimarahi, disanggah, alasannya Nabi tak buat. Maka kita kena jelaskan, sesiapa yang melarang umat Islam melakukan satu perbuatan semata-mata kerana perbuatan itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, jangan buat, kata dia. Kita tanya kenapa? Nabi tak buat. Kalau begitu, dia telah langgar nombor satu, Al-Quran. Yang kedua, dia telah langgar hadis Nabi SAW. Dan yang ketiga, dia telah membakul sampahkan ilmu yang dipegang oleh para ulama, namanya ilmu usul fiqh. 3 benda dia langgar. Dia langgar firman Allah Ta'ala. Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa kepada kamu oleh Rasul, maka hendaklah kamu ambillah, kata dia. Yang Nabi bawa, kita jangan tolak. Dia terima. Soal tak mampu nak amalkan, itu nombor 2. Terima, jangan tolak. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang bagi Rasulullah SAW larang kamu dari melakukannya, hendaklah kamu berhenti. Jadi Al-Quran kata apa? Yang Nabi larang, kita jangan buat. Yang Nabi tak buat, belum tentu. Jadi orang ini memandai-mandai. Dia kata tak, bukan yang Nabi larang saja kita tak boleh buat. Yang Nabi tak buat pun kita dah tak boleh buat. Mana dari? Ini salah faham. Ini memandai-mandai. Dan bercanggah dengan hadis Nabi SAW bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang saya telah larang kamu daripada melakukannya, hendaklah kamu jauhi. Apa yang Nabi SAW kata? Apa yang saya larang. Nabi tak kata apa yang saya tak buat. Ya. Memang kita tidak nafikan, ya. Memang ada benda-benda yang Nabi SAW tak buat, memang haram pun. Contoh yang mudah, minum arak. Nabi SAW tak minum arak. Dan memang kita semua tahu minum arak hukumnya haram. Dan kita juga perlu tahu, haramnya minum arak bukan kerana Nabi SAW tak minum, tapi kerana ada dalil-dalil yang lain yang jelas menunjukkan bahawa minum arak itu haram. Semata-mata Nabi tak buat, boleh jadi tak haram. Contoh, satu masa dihidangkan kepada Nabi SAW daging tok. Kalau saya tahu tok apa dia? Biawak padang pasir. Nak kata jawapan tu tak betul, ia memang tok ni ada iras-iras macam biawak. Nak kata tepat, tak berapa tepat, ya, kerana berbeza tok dengan biawak. Beza yang ketara, yang saya pernah lihat tok masa belajar di Jordan dahulu, adalah bahagian lidah dia. Lidah tok sekeping macam lidah manusia. Lidah biawak bercabang. Orang kata lidah orang politik bercabang juga. Wallahualam lah, orang kata tak betul tak tidak, kita pun tak cek kan. Tapi kalau lidah biawak kita biasa tengok ya, bercabang. Jadi lidah tok tidak. Zaman Nabi SAW, tok ini dimasak, dihidang pada Nabi SAW. Elok Nabi nak makan, ada orang beritahu, ya Rasulullah, itu adalah daging tok. Terus Nabi tak jadi makan. Sepintas lalu seolah-olah memakan tok itu haram. Kalau tak haram, kenapa Nabi SAW dah elok nak makan tiba-tiba tak jadi? Rupanya tidak haram. Kenapa kata tak haram? Kerana sahabat Nabi SAW paling berperang, iaitu Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu, meminta kepada Rasulullah, kalau Rasulullah tak nak, bagi kat saya lah, bagi saya makan. Nabi beri. Tak mungkinlah Nabi SAW beri sahabat makan benda yang haram. Habis kenapa Nabi SAW sendiri tak makan? Kerana rupa-rupanya makan tok ini bukan satu kebiasaan di tempat Nabi. Jadi bila tak biasa tu, kuranglah, ya. Macam setengah pada cencalut. Kalau semua orang kalau dapat makan nasi macam cencalut, selera betul dia. Tapi kalau orang yang tak biasa, dia tak lalu. Apa lagi? Ikan wadi. Ya, ada orang kalau dapat ikan wadi dengan nasi panas, 2-3 pikan dia tambah. Seorang bau pun dia dah tak lalu. Bukan masalah haram, masalah tak lalu. Jadi semata-mata Nabi SAW meninggalkan satu perbuatan, belum tentu bahawa perbuatan itu haram. Dalam kaedah usul fiqh kita belajar hukum.
Ini wajib ke, sunat ke, harus ke, makruh ke, haram ke, itu fiqh. Usul fiqh tak fokusnya itu. Usul fiqh dia fokus membincangkan hukum tadi itu ambil dari mana. Maka dibincangkan oleh ulama usul fiqh yang utama ada 4: Quran, sunnah, ijma' iaitu kesepakatan para ulama, dan juga qiyas. Qiyas ni kita pakai banding antara dua yang sama, maka hukumnya disamakan. Sebagai contoh yang mudah lah ya, apa hukum minum air ketum? Di Meru ada orang jual air ketum? Ada? Nak tanya ada biasa minum tak tahu segar pula. Jadi saya pun tak biasa sangat ya dengan air ketum ni. Cuma saya fahamkan air ketum ni ada yang dia just rebus dan minum airnya tu katanya boleh turun gula dalam darah, boleh rasa bertenaga. Tapi ada satu jenis lagi air ketum ni, dia bukan hanya tu, dia letak lagi obat nyamuk, dia letak lagi obat batuk, dia perah. Yang macam itu katanya kalau minum hilang akan. Silap-silap boleh bersembang dengan tiang, minum tiang pun bersembang. Sebab minum air ketum. Apa hukum minum air ketum yang macam itu? Nak kata haram mana dalil? Dalam Quran hadis ya, tak ada cerita tentang air ketum. Jangan ada orang dia ingat Quran itu macam bahasa Melayu kat dia. Dia rasa macam ada ustaz. Cuba kamu baca. Wa in kuntum juhala in kuntum tu bukan tidak air ketum. Itu bahasa Arab maknanya lain. Tak ada. Memang tak ada dalam hadis cerita tentang air ketum, apatah lagi hukum dia. Tapi ulama memfatwakan air ketum yang memabukkan tadi hukumnya haram ya. Kenapa? Qiyas kepada minum arak. Khamar ya. Khamar ni dibuat daripada anggur. Jadi minum arak jelas hukumnya haram. Minum air ketum tidak jelas hukumnya. Tetapi ulama mengkaji asas hukum itu sama, iaitu sama-sama memabukkan, maka hukumnya juga perlu sama, iaitu sama-sama haram diminum. Itu namanya qiyas. Jadi agama kita ni luas. Kalau salah faham, Nabi tak buat maka kita tak boleh buat, akhirnya jadi sempit. Bayangkan ya, kalau ada satu highway, kami tadi Wiz bawa melalui highway baru ni, apa, Dash. Alhamdulillah jimat masa. Saya risau juga ke Meru ni kot jam. Lalu highway cepat. Jadi bayangkan highway ada 4 lorong. Kita biasa lalu jalan clear elok, lancar ya. Satu hari kita nak lalu, tiba-tiba kita dapati 3 lorong ditutup, hanya 1 lorong sahaja yang dibuka. Agak-agak jam tak jalan. Jam lah ya, sebab dah jadi sempit. Apa kata? Dah maaf ya. Pas makan sampai belacan tu dia jadi macam ni ya. Allergic kalau mungkin lah. Jadi apa kata, kalau dahlah dia tutup 3 lorong, dia buka 1 lorong sahaja. 1 lorong yang dibuka itu pula dia bagi 3 bahagian. 2 bahagian dia tutup, hanya 1 saja dia bagi lalu. Maknanya bas, lori, cover kena parking tepi lah. Memang tak buat. Motor mungkin boleh lepas, kereta pun belum tentu ya, sebab 1 lorong bagi 3, 2 tutup. Inilah bayangan apa yang berlaku kepada agama kita. Agama kita tu asalnya luas. Nak tahu hukum, lalu lorong Al-Quran boleh sampai, lalu lorong sunnah sampai, lorong ijma' pun boleh tahu hukum, lorong qiyas pun masih boleh dapat hukum. Dan tiba-tiba berlaku kekeliruan menyebabkan lorong Quran dia tak perasan. Bukan kata dia tolak Quran tu berat sangat, dia tak perasan. Lalu ijma' dia tidak hirau, qiyas dia tak pandai guna. Dia hanya fokus 1 lorong saja, namanya lorong sunnah. Kita kena ikut sunnah. Okey, bagus. Tapi dia sudah menyempitkan. Sunnah ni masih luas. Ada sunnah perkataan, apa yang Nabi SAW cakap itu sunnah. Ada sunnah perbuatan, apa yang Nabi SAW buat juga sunnah. Dan ada sunnah namanya sunnah periktirafan. Orang lain yang buat, orang lain yang cakap, tapi Nabi puji, Nabi iktiraf, Nabi kata bagus. Itu juga adalah sunnah. Jadi sunnah tu masih luas lagi. Bila orang tu kata Nabi tak buat, kita tak boleh buat, seolah-olah sumber hukum hanya perbuatan Nabi sahaja. Ini sangat keliru ya. Saya bagi contoh. Misalnya amalan berzikir kan macam-macam. Ada zikir dengan subhanallah, ada zikir alhamdulillah, ada zikir Allahu akbar. Yang popular di tempat kita ni afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, itu zikir yang popular. Dan ada di setengah tempat orang berzikir hanya dengan menyebut Allah.
Satu orang diri atau beramai-ramai disebut Allah, 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 Allah. Jadi kedengaran orang komplain katanya zikir dengan menyebut Allah, Allah semata-mata itu tak ada dalil. Betulkah tidak ada dalil? Atau orang berkenaan tak perasan dalil? Kalau nak kata tak ada dalil, dalam Al-Quran tidakkah Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu zikir akan Allah Ta'ala sebagai zikir yang banyak. Apa makna zikir? Zikir boleh jadi az-zikru bil lisan, iaitu zikir dengan lidah, namanya sebut. Boleh jadi az-zikru bil qalbi, zikir dengan hati, dalam bahasa Melayu kata ingat. Jadi sebut Allah banyak-banyak, Al-Quran suruh. Ingat Allah banyak-banyak juga, Al-Quran suruh. Jadi bila orang sebut Allah, 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 telah beramal dengan dalil Al-Quran. Wal kurisma rabbika bukrata wa asila. Sebutlah nama Tuhanmu pagi dan petang. Apa nama Tuhan kita? Ya Allah. Macam mana boleh kata tak ada dalil? Dan ijma' para ulama tak kurang dari 700 tahun lebih, tidak ada satu orang ulama pun yang melarang zikir menyebut Allah Allah. Awal-awal tokoh yang dicatat mempertikaikan zikir Allah Allah ni adalah Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, yang hidup pada kurun ke-8. Walaupun Imam Ibn Taymiyah ni alim, orangnya ulama, tetapi sealim mana pun seorang ulama tidak sampai boleh melanggar ijma' ulama. Kemudian yang keempat, qiyas tadi, yang sama hukumnya sama. Zikir ini sama-sama ibadah yang tidak diikat. Ibadah ada dua jenis. Satu yang diikat, satu yang diberi kelonggaran. Kalau tak faham yang ini, timbul soalan-soalan yang lucu. Misalnya, bila kita terangkan kepada mereka, sebenarnya dalam agama ni, walaupun Nabi tak buat, asalkan baik, kita boleh buat. Lalu dia bangkang. Dia kata, teruk lah macam tu Ustaz. Kalau asal baik boleh buat, why not kita sembahyang subuh 4 rakaat? Ustaz kata asal baik boleh buat. Kita pakai sembahyang subuh 4 rakaat, apa macam? Dia tidak faham bahawa asal baik boleh buat, baik dari segi agama. Bukan hanya ikut fikiran kita, kalau 2 rakaat baik, 4 rakaat lagi baik, bukan. Jadi dari segi agama, sembahyang subuh 4 rakaat tak baik. Soalannya kenapa? Tak ada pun dalil khusus Nabi kata jangan sembahyang subuh 4 rakaat. Kenapa boleh tak baik? Jawapannya adalah kerana sembahyang ini termasuk kategori ibadah yang diikat. Semua okey kan? Tak ada masalah. Okey. Kisah juga. Baik, jadi kita teruskan. Jadi ibadah yang diikat tak boleh kita lakukan berbeza dari ikatan. Contoh, solat diikat dengan waktu. Oleh kerana malam ni kita ada ceramah, maka para jemaah disarankan pukul 6 setengah petang mohon sembahyang maghrib dan isyak siap-siap. Sebab ceramah kita berjalan lancar malam ni. Dia tak boleh. Dia ada waktu dia. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, ada waktu. Tapi solat walaupun diikat dengan waktu, tidak diikat dengan tempat. Nak solat di Meru boleh, di masa maju boleh, bahkan nak solat di Bangkok, di London, di mana pun boleh, asalkan masuk waktu. Berbeza dengan haji. Haji diikat dengan tempat. Tak boleh kita kata, oh sekarang ni susah, beratur nak pergi dapat pergi haji itu panjang, tak umur 90 nanti baru dapat pergi. Makanya asalkan kita ikhlas, apa kata kita buat haji, katakan di Putrajaya ke di mana ke, boleh tak? Tak boleh. Kerana haji mesti di Kaabah. Jangan kata ada satu ajaran di Pulau Pinang, nama ajaran Taslim, pengikut dia buat haji di Pulau Pinang. Itu bid'ah yang sayyi'ah, itu rekaat yang buruk. Kerana haji diikat dengan Kaabah. Jangan kata haji di Pulau Pinang, haji di Madinah tidak sah. Haji mesti di Kaabah. Wukuf mesti di Arafah, mabit di Mina. Ada yang diikat dengan bilangan. Contohnya macam tadi lah, sembahyang subuh diikat dengan 2 rakaat. Sengaja buat 1 rakaat, sengaja buat 4 rakaat adalah tidak baik. Sambungan insya-Allah selepas dari launan azan. Silakan.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik, kita sambung lagi berbicara kita tentang jenis ibadah, iaitu ibadah yang jenis diikat. Contohnya diikat dengan bilangannya. Jadi bilangan rakaat itu tak boleh kita ubah sesuka hati ya. Boleh juga ubah tapi dengan izin syarak. Misalnya orang yang musafir, dia ubah sembahyang zuhur, asar dan isyak dari 4 menjadi 2. Kenapa? Kerana itu dengan izin syarak, keringanan untuk orang musafir. Dia boleh kosor, dia boleh pendekkan sembahyang itu pun tak boleh kita pandai-pandai ya. Oleh itu subuh kita buat 1 untuk musafir. Kalau tak boleh, subuh tetap 2. Atau maghrib kita kurangkan tak. Yang 4 boleh kurang jadi 2 untuk orang musafir. Tetapi ada ibadah yang tidak diikat, seperti zikir, selawat, baca Al-Quran. Ini ibadah juga. Doa ibadah. Dalam hadis Nabi Muhammad bersabda, doa wal ibadah. Doa dia adalah ibadah, tapi dia tidak diikat. Berarti nak berdoa di mana tak ditetapkan. Di mana-mana kita boleh berdoa. Di masjid, di surau, di rumah, dalam kereta, di tepi padang, boleh doa. Nak berdoa bila masa boleh berdoa. Nak berdoa mestikah dalam bilangan tertentu? Tak mesti. Mestikah dengan yang wali daripada Nabi SAW? Tak mesti. Kalau doa dengan yang wali daripada Nabi, bagus. Dapat doa dan dapat ikut sunnah Nabi. Tapi doa dengan doa sendiri juga tak ada masalah. Misalnya kan sekarang ada orang doa anak berjaya dalam SPM. Itu memang tak jumpa lah zaman Nabi mana ada SPM. Tapi tak salah, boleh saja. Ya Allah, bagilah anak-anak kami berjaya dalam SPM. Bahkan beberapa hari ini ada pula yang berdoa, ya Allah bagilah calon kami menang. Itu macam tu kan tak ada zaman Nabi SAW. Tapi tidak berarti otomatik menjadi haram ya. Kalau haram itu kita mendoakan misalnya orang yang fasik, orang yang kafir itu naik menjadi pemerintah, itu haram dengan sebab yang mendatang, bukan kerana tak ada zaman Nabi ya. Jadi ibadah yang tak diikat, iaitu ada pelanggaran. Misalnya kalau sembahyang tak ada wudu, dia tak sah. Tapi kalau berzikir tak ada wudu, masih okey. Berselawat tak ada wudu, bahkan orang Hid juga boleh amalkan selawat. Tapi orang Hid haram sembahyang. Jadi kena bezakan ya, antara ibadah yang diikat dengan tidak diikat. Jadi berzikir dengan subhanallah boleh, alhamdulillah boleh, Allah Akbar boleh, berzikir dengan menyebut Allah juga boleh ya, kerana ibadah yang tidak diikat. Baik, saya teringat tadi ada dianjurkan nanti pakat-pakat selawat nariyah ya, dengan bilangan tertentu. Jadi orang kita tanya-tanya, boleh ke selawat nariyah ni kan bukannya diajar oleh Nabi SAW. Yang kedua, boleh pula dengan bilangan tertentu. Kenapa mesti 4,444 kali? Ini mana dalil ya? Baik, jawabnya begini. Selawat pertama dengan lafaz yang walid daripada Nabi SAW itu tidak ada pertikaian ya. Misalnya selawat Ibrahimiyah yang kita baca tahiyat itu tak ada pertikaian. Adapun selawat dengan lafaz sendiri juga tidak dilarang kerana berbeza dengan ibadah yang diikat, dia mesti exactly sebagaimana yang ditetapkan. Tapi kalau selawat itu kan mendoakan Nabi SAW. Bahkan para sahabat ada mengatur selawat mereka sendiri. Para ulama sejak dahulu sampai sekarang ada selawat mereka sendiri. Jadi selawat nariyah ini antara selawat yang disusun oleh para ulama. Yang penting ibadahnya selawat kan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi dengan makna yang layak. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, hendaklah kamu selawat dan salat ke atas baginda. Jadi Allah tidak tetapkan dengan lafaz yang tertentu, boleh saja dengan lafaz yang lain. Sebab itu kita tak berapa nak faham kenapa orang komplain selawat selang tarawih. Selawat selang tarawih bukan bid'ah pun. Dia kata sahabat Maulid, dia bid'ah, kita akui benda baru. Adapun selawat itu dalilnya umum. Jadi bila Allah perintahkan selawat, Allah tidak tetapkan bila. Sebelum tarawih boleh selawat, sedang tarawih boleh selawat, lepas tarawih boleh selawat. Bahkan dalam hadis Nabi SAW memberitahu kepada seorang sahabat, lebih banyak kamu selawat itu lebih baik. Jadi tak ada masalah. Kembali kepada masalah tadi, kenapa 4,444? Padahal tidak ada pun dalam Quran hadis ya. Jawapannya yang demikian, yang bilangan-bilangan yang ulama sebut itu biasanya berdasarkan pengalaman.
Nak ikut boleh, tak nak ikut pun tak ada masalah. Berbeza yang Nabi SAW sebut. Misalnya lepas sembahyang maghrib dan subuh, Nabi SAW beritahu, sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Allah berikan 10 kebaikan, Allah hapuskan 10 kejahatan, Allah naikkan 10 darajat, dan Allah jadikan perisai dari syaitan. Ini kita kata ilmu pendidik yang Nabi ada, jadi perisai. Yang itu seelok-eloknya kita ikut. Maknanya 10 kali. Tapi kalau buat 5 tak boleh ke Ustaz? Tak adalah sampai berdosa. Kan kalau kamu tak sebut langsung pun tak berdosa. Kan benda sunat. Tapi kita bimbang tak dapat fadilat yang dijanjikan. Sebab Nabi sebut 10. Sama juga Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Nabi SAW beritahu, sebut lepas maghrib ditakdirkan meninggal malam tu tak masuk neraka. Sebut lepas subuh Allahumma ajirni minan nar 7 kali, ditakdirkan meninggal siang hari itu juga tidak masuk neraka. Soalannya mungkin bunyi kasar sikit, tapi kita ni nak meninggal bila sebenarnya? 2 pilihan je. Tak siang ya malam, tak malam ya siang. 2 pilihan je masa untuk meninggal. Jadi kalau meninggal siang tak masuk neraka, meninggal malam tak masuk neraka, asbab Allahumma ajirni minan nar 7 kali, maka kita usahakan 7 kali. Begitu. Sebab memang Nabi SAW sebut begitu. Adapun yang ulama kata 4,454, 313, ini adalah pengalaman mereka mengamalkan. Mereka dapati bila selawat dengan selawat tersebut 4,454, sentiasa pengalaman mereka Allah perkenalkan hasrat dan tujuan mereka. Lalu mereka sebut bilangan tersebut. Bukan makna kata wajib berdosa tak 4,454, bukan. Ya, pengalaman ulama ini boleh dijadikan sebagai panduan. Kut sebagaimana mereka itu digunakan oleh Allah, hajat mereka setelah berselawat sekian banyak, kita juga digunakan hajat kita dengan berselawat sekian banyak. Itu cerita dia. Ya. Baik, kembali kepada masalah sambutan maulid tadi. Hadis tadi disalah fahami, bahkan kadang-kadang diterjemah secara tidak habis oleh sebahagian kawan-kawan kita. Man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu. Dia tak terjemah ma laysa minhu. Dia terus kata barang siapa yang mengada-adakan satu perkara baru dalam urusan agama ini, maka tertolak. Padahal ma laysa minhu itu kena terjemah apa yang bukan dari agama, baru tertolak. Kalau ianya ada asas dalam agama, tidak tertolak. Ini dipanggil mafhum mukhalafah dalam bahasa Arab, kefahaman secara terbalik. Saya bagi contoh mudah saja. Katakanlah pengerusi buat pengumuman pada satu majlis, kata pengerusi surau, lepas dari sembahyang isyak nanti dimohon pada jamaah yang berusia tidak lebih dari 40 tahun tunggu dalam masjid. Maksudnya itu pengerusi buat pengumuman, ya. Jamaah yang berusia tak lebih 40 tahun tolong tunggu dalam surau, Lalu datang seorang jamaah umur dia sudah 60. Dia bertanya pada pengerusi, macam saya ni dah 60, nak kena tunggu ke tak? Jadi mesti cakap, kan tadi saya dah ada buat pengumuman. Jadi jawab orang tersebut, dia kata, yelah, pengurusi cakap yang tak lebih 40 sila tunggu. Yang lebih macam saya, pengurusi tak cakap pun kena tunggu ke tak. Jadi tentulah dalam hati pengurusi lah, faham lah. Kalau dah saya kata yang kurang 40 sila tunggu, berarti yang lebih 40 tak payah tunggu. Itulah bila Nabi SAW bersabda, buat satu perkara baru yang bukan dari agama tertolak, maka perkara baru yang ada asas dalam agama itu tidak tertolak. Maka kita buat sambutan maulid ini, pertama asasnya Nabi sendiri sambut secara mingguan. Yang kedua, Allah SWT itu bergembira dengan rahmat Allah. Yang ketiga, secara spesifik, sambutan yang selalu kita buat adalah melalui kita panggil ceramah maulid. Ceramah maulid ni apa dia? Kebanyakannya tazkirah, bagi peringatan. Jarang ceramah maulid orang buka kitab, kalau Musannif rahimahullah ta'ala itu jarang. Selalu orang cerita yang benda yang nak tahu. Dia mengingatkan balik Nabi SAW lahir bila, macam mana sejarah hidup bagi dia, ibu bapa sudah meninggal dunia ketika bagi dia masih kecil, bahkan bapa meninggal sebelum lahir lagi. Kemudian bagi dia itu ada kelebihan, sebelum dia akan menjadi Nabi pun orang gelap Al-Amin, kerana bagi dia orang yang sangat amanah. Kemudian bila bagi dia sudah akan menjadi Rasul, antara dakwah bagi dia pergi ke Taif menjadi orang masuk Islam, bukan saja tak beriman, bahkan bagi dia dihalau, dibaling dengan batu sehingga berdarah, sehingga darah itu mengalir ke kaki. Kalau kita kena macam itu, ya kita terus doakan hancur. Kita kena kutuk dalam Facebook itu, kita dah doa macam-macam ke orang juga.
Tapi Nabi SAW tak kena macam itu. Apa yang Nabi doa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaum saya, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Jadi bila kita dengar dengan macam tu, meniti saya mata kita, sebab dada kita, isap rasa kita, bertaubat kita, kembali kepada ikut sunnah Nabi SAW, maka ini minhu, ini termasuk dari agama. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Bagilah peringatan, kerana peringatan itu memberi manfaat pada orang mukmin. Yang kedua, selalunya sambutan Maulid Rasul adalah diadakan jamuan. Jadi tak pastilah kalau surah ada buat jamuan atau tidak. Tapi saya dah awal tadi nampak ada buat plastik. Oh, insyaAllah ya, ini mungkin ada peluang ya, berkat ke apa saya tak pastilah. Yang pasti jamuan itu adakah dari agama atau tidak, jelas dari agama. Banyak ayat dan hadis yang menggalakkan kita itu menjamu makan. Salah satunya bila Nabi SAW sampai ke Madinatul Munawwarah, Nabi bersabda, afsus salam, sebarkan salam, wa aqimut ta'am, dan jamulah makan, wa sallu bil lail wa nasu niyam, dan sembahyang pada waktu malam hal keadaan orang sedang tidur. Ya, yakni salat tahajud. Kita ni bukan tak mahu tahajud ya, tapi kerapnya tak terkejut. Jadi yang mudah untuk orang kita ni adalah jamu makan. Dan jamu makan ini dari agama. Selawat jelas dari agama kan. Khatib baca tiap-tiap khutbah. Yang kedua, dalil selawat. Yang seterusnya qasidah. Qasidah ni kan mengalurkan nasyid dan sebagainya. Hukum asal qasidah harus boleh berubah jadi haram kalau ada lirik-liriknya yang tak bagus, atau mungkin berqasidah itu tak betul aurat. Tapi setakat saya tengok qasidah-qasidah seperti Maulid, liriknya memuji Allah, memuji Nabi, memuji Al-Quran dan sebagainya, itu dapat pahala. Kerana memuji yang layak dipuji dan dapat pahala. Bahkan kalau memuji Rasul, Allah sendiri puji, innaka la'ala khuluqin azim. Sebenarnya kamu berada di atas akhlak yang sangat agung. Nah, kalau Allah puji Nabi, takkan kita tak nak puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi apa lagi? Berarak. Saya selalu sebut ya, berarak lain dengan minum arak. Minum arak itu jelas haram. Beraraknya apa dia? Saya faham berarak adalah berjalan ramai-ramai. Orang di Medan kalau berjalan seorang-seorang paling berarak juga ada tak? Tak sama lagi dah. Berarak itu berjalan ramai-ramai. Apa hukum berjalan ramai-ramai? Dia harus boleh berubah menjadi haram. Misalnya berjalan ramai-ramai itu tak tutup aurat, berjalan ramai-ramai itu hingga langgar, habis kedai-kedai orang tepi jalan terbalik sayur ikan dia, itu haram kerana sebab yang mendatang. Tapi semata-mata jalan beramai-ramai, agama tidak larang. Contoh, kita berjalan beramai-ramai kerana menzahirkan kegembiraan sudah mereka 65 tahun sebenarnya dilakukan pada sambutan hari mereka yang lalu. Ya harus boleh. Tapi jagalah hukumnya, jangan tak tutup aurat, jangan itu, jangan ini. Tapi secara asal dia boleh. Apatah lagi kita berjalan beramai-ramai menzahirkan kesyukuran atas kelahiran insan yang menjadi rahmat kepada sekian alam, Nabi kita, kekasih kita, Nabi Muhammad SAW, maka itu dapat pahala daripada sudut menzahirkan kegembiraan atas insan yang sebenarnya kita itu cintai. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tak sempurna iman seseorang kamu sehingga aku menjadi orang yang paling dia kasih lebih pada ayah dia, bahkan lebih pada anak dia, bahkan lebih daripada manusia semua sekali. Jadi sambutan Maulid ini tidak lain tidak bukan hanyalah wasilah, jalan membawa kepada tujuan supaya kita itu kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nak kasih kalau ingat atau tidak? Saudara pengajar dengan sambutan-sambutan ini mengingatkan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada orang berkata macam ini, tidak akan ada satu perkara baru yang baik. Yang namanya bid'ah hasanah itu tak ada. Bid'ah baru, hasanah baik. Sebab apa? Sebab dia kata Nabi SAW telah bersabda, wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap perkara baru, perkara bid'ah itu sesat. Jadi tak mungkinlah ada bid'ah yang tak sesat. Kita katakan para ulama yang menerangkan, Imam Syafi'i sendiri mengatakan bid'ah itu terbagi dua, ada yang terpuji, ada yang terkeji. Imam Nawawi juga mengatakan bid'ah terbagi dua, ada yang hasan, ada yang qabihah, ada yang buruk. Lalu dia kata, kamu ni nak ikut Nabi ke nak ikut ulama? Ada orang yang tanya macam itu. Maka jawapannya adalah ikut Nabi berdasarkan kefahaman ulama, bukan ikut Nabi berdasarkan pemikiran kita sendiri. Jadi ulama bila baca hadis Nabi SAW kullu bid'atin dhalalah, ulama suruh dengan ayat Quran, ulama timbang dengan hadis yang lain, ulama timbang dengan perkataan dan perbuatan sahabat,
Barulah ulama mengatakan bahawa dimaksudkan dengan kullu di situ adalah kebanyakan, bukan semua. Boleh tak kullu itu makna sebahagian, bukan makna semua? Bukan setakat boleh. Banyak kullu dalam hadis maknanya sebahagian. Bahkan kalau kita dalam bahasa Melayu pun tak seperti setiap itu semua. Contoh ya, budak sekolah cakap, budak jayah dari 1 darjah 2, dia cakap, "Pakcik, saya pergi ke sekolah setiap hari." Padahal seminggu 5 hari je dia pergi ke satu ahad, dia tak pergi pun. Kan satu ahad sekolah tak buka. Adakah budak tadi berbohong kalau dia kata saya pergi sekolah setiap hari? Tak, betul lah tu. 5 hari seminggu, hari sekolah dia pergi, itu sudah boleh dikata setiap hari. Contoh dari ayat Quran, Allah berfirman, "Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba." Ya, adalah di sana seorang raja yang mengambil setiap sampan sebagai rampasan. Kalau kita baca secara sekitar lalu, maknanya raja ni tak ada sampan yang dia tak ambil. Kulla safinah makna setiap sampan. Ini kisah dalam surah Al-Kahfi ya. Nabi Musa AS nak menuntut ilmu daripada Nabi Khidir AS. Nabi Khidir letak syarat. Mula-mula Nabi Khidir kata, tak payahlah, kamu tak akan sabar belajar dengan saya. Nabi Musa jawab, InsyaAllah saya sabar. Okeylah, kalau nak mengaji, jangan tanya dulu, ikut je sampai masa saya cerita. Tapi Nabi Musa AS sebagai seorang Rasul tak tahan tengok benda yang pada zahir syariat salah. Contoh, naik sampan, Nabi Khidir lubangkan sampan itu. Kan rosakkan hati benda orang tak salah. Lubang sampan tak sama dengan lubang rumah. Lubang sampan kalau masuk air kan tergelap, bahaya. Lalu Nabi Musa komplain. Akhirnya Nabi Khidir terangkan, saya nak rosakkan sampan itu ada sebab. Sebabnya adalah ada di sana raja yang zalim. Raja ini mengambil setiap sampan sebagai rampasan. Kalau ikut zahirnya, setiap sampan mana semua. Tapi sepakat ahli tafsir mengatakan tidak. Yang dirampas oleh raja yang zalim ini hanya sampan yang elok sahaja. Sampan yang ada lubang, yang ada rosak, raja tidak ambil. Dan itulah hikmah kenapa Nabi Khidir lubangkan. Ini kaedah besar dalam kehidupan, namanya irtikabu akhaf ad-dararaini, memilih mudarat yang lebih ringan antara dua. Kadang-kadang hidup kita tak ideal. Kita nak yang bagus, yang ini. Tapi yang ada depan mata kita ni pun tak bagus, ni pun tak bagus. Maka kita terpaksa timbang antara dua yang tak bagus tu yang mana yang okey sikit. Antara sampan dirampas oleh raja, langsung tak ada sampan, dengan sampan sekadar berlubang masih boleh dibaiki, maka ringanlah sampan itu dilubangkan. Yang penting setiap sampan dalam ayat bermakna sebahagian, bukan semua. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, kullu ibni Adam ya'kuluhu turabu illa ajbazana. Setiap anak Adam akan dimakan oleh tanah, yakni akan reput ya. Bila mati akan reput, kecuali tulang sulbi. Tulang sulbi tak reput. Baik. Para Nabi anak Adam atau tidak? Adakah jasad para Nabi akan reput dimakan oleh tanah? Tidak. Orang mati syahid anak Adam atau tidak? Ya, anak Adam. Tapi jasad mereka Allah jaga. Jadi hadis tadi tak betul lah. Hadis yang mengatakan setiap anak Adam akan dimakan oleh tanah, jawabannya bukan hadis tidak betul. Hadis itu betul, tapi cara faham hadis yang tak betul. Tak boleh faham kulit Adam dengan makna semua, kena faham kulit Adam dengan makna kebanyakan. Jadi begitulah ulama kita mengatakan tidak semua bid'ah itu sesat. Berdasarkan ayat Al-Quran, Allah berfirman, wa rabbaniyatan tad'uha ma katabna alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Rahbaniyah bermakna cara hidup pendeta, cara hidup beribadat. Kan rohib itu kan pendeta. Jadi Allah sebut ibtada'uha. Cara hidup macam itu adalah perkara bid'ah yang orang Nasara buat. Ma katabnaha alaihim, kami tak tetap mereka hidup macam itu, tidak. Mereka yang buat bid'ah. Kenapa mereka buat bid'ah itu? Illa ibtigha'a ridwanillah, nak dapat ridha Allah. Kerana pada zaman itu pemerintah bergelumang dengan maksiat. Pengikut Nabi Isa AS, orang Nasara menjalankan amal ma'ruf nahi munkar, larang jangan buat maksiat. Bukan saja larangan itu tidak diikuti, yang menasihati dibunuh, yang bagi nasihat dibunuh. Jadi yang selamat dari tragedi itu tersepit.
Kalau hidup dalam masyarakat, biar masyarakat berlumah dengan maksiat, agama rosak. Kalau hidup dalam masyarakat, larang masyarakat dari maksiat, gaul melayang. Jadi akhirnya mereka buat satu inovasi, mereka duduk jauh dari masyarakat. Jadi di pinggir gunung, di pinggir hutan dan beribadat. Maka Allah keji mereka bila mereka tinggalkan bid'ah. Maka kata Imam Qurtubi rahimahullah taala, inilah dalil bahawa setiap perkara baharu dinamakan bid'ah, dan sayugia bagi orang yang melakukan bid'ah yang baik, dia kena terus lakukan. Kerana orang-orang Nasara, dia sudah buat bid'ah yang baik, dia tinggal, Allah label dia sebagai orang fasik. Maknanya ada bid'ah yang baik dengan nas Al-Quran. Saya itulah ulama menimbangkan hadis tadi bermakna sebahagian. Ada banyak lagi lah dalil-dalil yang lain, tapi saya berpada setakat itu. Tetapi ada juga orang yang membid'ahkan benda yang bukan bid'ah. Yang tadi kita kata sabut maulid memang bid'ah, tapi bid'ah yang ada asas dalam agama. Tapi kalau seumpama misalnya selawat selang tarawih, itu bukan bid'ah. Sebab selawat memang disuruh dan tidak ditetapkan. Orang yang melarang selawat selang tarawih itu dia buat bid'ah, kerana dia melarang sesuatu yang agama tidak larang. Di zaman salafus saleh, orang-orang di Makkah sedang tarawih itu, apa yang mereka buat? Mereka pun tarawih zaman dulu panjang. Kita duduk main juzuk amal, baca juzuk amal. Orang di sana baca Baqarah, Ali Imran, Nisa. Jadi lepas Arafah itu letih rehat. Tapi orang zaman sahabat, mereka kan rajin ibadat. Masa rehat juga mereka tak nak sunyi dari ibadat. Jadi apa yang mereka buat? Mereka tawaf sunat. Padahal tidak ada dalil khusus Nabi suruh tawaf ketika sedang tarawih. Tapi kan tawaf itu dibenarkan bila-bila masa. Pasal macam sahabat. Jadi salafus saleh di Madinah, mereka rasa cemburu kerana saudara-saudara mereka di Makkah dapat pahala lebih, dapat pada salat tarawih, dapat pada tawaf sunat. Tapi mereka nak tawaf tak boleh, kerana tawaf hanya di Kaabah. Madinah tidak ada Kaabah. Maka apa yang mereka buat? Mereka solat sunat 4 rakaat. Yang ringan lah, yang tarawih itu panjang. Sebenarnya nak tunggu tarawih start balik, mereka solat sunat 4 rakaat. Ada 4 kali break, jadi 4 kali 4 16. 16 tambah 20 tarawih 36. Sebab itu dalam mazhab Imam Malik ada satu pandangan mengatakan tarawih 36 rakaat. Ada tengok amalan orang Madinah pada masa itu. Jadi kita ni nak tawaf memang tak boleh. Bukan di Kaabah. Nak semayang 4 rakaat, bukan kata kita tu malas je, tapi tak rajin. 20 rakaat tu kalau kita jendong nak habiskan, nak tambah lagi 16. Tak adanya. Maka benda yang ringan tapi besar fadilatnya adalah selawat. Man shalla alaihi marratan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang selawat pada saya 1 kali, Allah selawat 10 kali. Allah turunkan rahmat 10 kali, nak apa lagi? Jadi maka masyarakat kita membiasakan selawat pada selang tarawih. Baik. Habis tak boleh ke yang lain? Boleh. Nak istighfar boleh, nak Allah boleh, ya. Bahkan ada orang lepas tarawihnya keluar handphone, cek WhatsApp, pun tak ada jadi. Tapi kan waktu rehat, itu kurang. Tapi kurang afdal lah menyebutkan diri urusan dunia. Lebih baik ada setengah tempat baca Allah 3 kali. Mungkin mengingatkan fadilat Allah itu macam 1/3 Al-Quran. Jadi baca 3 kali seolah-olah dah macam baca seluruh Al-Quran. Jadi ada keluasan, jangan kita sempitkan agama kita yang luas. Baik, contoh lagi yang bukan bid'ah pun, tapi orang komplain juga. Pagi Yasin malam jemaah. Apa ni pagi Yasin malam jemaah ni tak ada dalil? Ya ke tak ada dalil? Atau tuan yang tak tahu dalil? Ada 2 dalil, satu dalil umum, satu dalil yang khusus. Dalil umum, kita disuruh membaca Al-Quran. Yasin Quran ni bukan? Di Quran. Maka bila kita pagi Yasin malam jemaah ke malam Khamis ke malam apa pun, kita beramal dengan dalil menyuruh kita baca Quran. Tapi kenapa malam jemaah? Apa tak malam lain? Ada sebabnya. Antara sebabnya adalah hadis daripada Nabi SAW, man qara'a surat Yasin lailatal jum'ati ghufira lahu aw asbaha maghfuran lahu. Barang siapa yang membaca surah Yasin pada malam Jumaat, diampunkan dosanya. Kata berpagi-pagi dia besok ni dalam keadaan dosanya telah diampunkan. Tapi hadis itu dhaif besar. Ya, dhaif. Bukan palsu. Bukan kata dia amal hadis dhaif. Siapa kata? Siapa yang kata hadis tak ada amal?
Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam kitab Al-Azkar dan kitab-kitab yang lain adalah sepakat para ulama daripada kalangan pakar hadis, pakar fiqh dan pakar bidang-bidang yang lain bahawa harus bahkan digalakkan beramal dengan hadis yang sahih. Tapi pada tempat dia, iaitu fadilat ataupun menggalakkan ataupun menggerunkan dan seumpama dengan itu boleh. Kan boleh kecoh. Cerita Nabi SAW lahir ke dunia, api di Parsi padam. Ada kawan kata, ini apa ni? Ya, hadis ni tak betul. Ya, ulama menilai hadis itu dhaif. Jadi hadis itu hanya menceritakan kelebihan Nabi. Ya, bahawa bila kita lahir apa pun tak padam kan. Kalau kita blackout tadi itu nasiblah. Ya. Tapi ini api yang sudah 1000 tahun katanya tak padam, Nabi lahir padam. Ini satu kelebihan. Jadi dhaif menceritakan kelebihan tak ada masalah. Kalau tidak dengan hadis itu, maka itu sangat disana berkelebihan. Apa logik di belakang beramal dengan hadis dhaif ini? Logiknya adalah kita wajib beramal dengan perintah Allah. Perintah Allah terkandung dalam utamanya Quran dan Sunnah. Baik, soalan, macam mana kita tahu kata Quran itu Quran? Di ayat Quran mana kita tahu? Tak turun pada kita Quran. Dan bukan Nabi SAW sampaikan kepada kita direct. Jawabnya melalui pengkhabaran. Kan? Tok guru kita yang ajar kita Quran, bukan kita ambil pada Nabi. Tok guru kita juga tak ambil pada Nabi, dia ambil pada guru dia. Jadi perkhabaran tentang Al-Quran ini dipanggil mutawatir. Dikhabarkan oleh bilangan yang ramai. Sekira-kira tak mungkinlah selama itu tersilap, terlupa. Maka kita yakin Quran semuanya mutawatir. Aku tak boleh satu orang petikai ini perkataan ini bukan Quran tu, tak boleh. Itu boleh bawa pada kufur. Kerana dah yakin ini daripada Nabi SAW. Jangan kata Quran hadis. Perkhabaran biasa pun kalau orang ramai bagi tahu, kita yakin. Contoh, Parlimen dah buka atau belum? Dah. Mana tahu? Mana tahu Parlimen dah buka? Ada dengar sendiri kan? Daripada mulut Perdana Menteri? Tak, kita tak ada di tempat kejadian. Ada baca sendiri ke? Watikah daripada siapa? Tak ada. Yakin tak Parlimen dah buka? Ya yakin. Sebab semua orang pun cakap benda yang sama. Takkan semua pakai berbohong semua. Itu namanya mutawatir. Bukan kita Quran hadis pun, kita paling berubah pun kita yakin. Kerana bilangannya ramai. Cuma hadis Nabi SAW ada yang mutawatir, banyak yang tidak mutawatir. Yang mutawatir itu selesai. Ini memang hukum daripada Nabi. Yang tidak mutawatir itulah dinamakan ahad. Mungkin seorang perawi, mungkin 2 orang. Jadi yang tak ramai ini boleh jadi tak ramai ini tersilap. Boleh jadi. Boleh jadi tak dia terlupa, boleh jadi. Maka ada keraguan. Yang hadis yang bukan mutawatir ini memang daripada Nabi tak ke bukan. Bila ada keraguan itulah ulama hadis terpaksa bekerja lebih. Yang mutawatir tak payah kerja lebih dah. Selesai ini daripada Nabi SAW. Jika nak faham apa maknanya, apa maksudnya. Tapi kalau yang ahad, ulama terpaksa kaji kualiti perawi ini. Adakah dia diingat ingatannya kuat, orangnya sifah, boleh dipercayai atau bagaimana. Kalau kualiti perawinya bagus, sanad pula bersambung, tak ada putus. Kadang-kadang sanad putus. Dia tabi'in, tapi dia kata dia suruh sebut nama sahabat. Memang sudah putus sahabat. Ada putus kat mana-mana. Tapi kalau kualitinya bagus, sanad juga bersambung, maka kemungkinan besar itu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang ulama istilahkan sahih. Tapi kalau mungkin perawinya itu dia dapati orangnya berlupa, kadang cakap macam ni, kadang cakap macam lain, atau sanad terputus di mana-mana, maka kemungkinan itu dikatakan oleh Nabi SAW itu tidak sebagus hadis sahih. Maksudnya ada kemungkinan Nabi kata, tapi tak sebagus hadis sahih. Ini dipanggil hadis sahih. Ini secara asas saja ya. Maka oleh kerana kemungkinan itu masih ada, sebab itulah dalam perkara kelebihan beramal, nak cerita tentang menggalakkan, menggerunkan, ulama benarkan, bahkan galakkan. Logiknya sebagaimana kita sudah memandu kereta dengan laju. Orang kalau dah kereta Mercedes biar dah beli utara, nak bawa 80, 110 pun tak sedap. Highway pula tu. Ya. Maka kalau kereta tu dah sedap, paling tidak 16, 18 baru stesen. Kan? Tiba-tiba tengah sedap bawa 16, 18, tengok ada kereta daripada belah sana, dia bagi pin, dia bagi lampu cahaya, nampak pin lagi. Kita pun apa kita buat? Kita slow.
Seluruhnya kita dengan nampak cahaya itu sebenarnya beramal dengan perkabaran yang dhaif. Sebab lepas ni dia bagi pin tu ada speed trap pada apa? Dia mungkin bagi pin surat nama potong. Kan ada seorang nama, pastikan malam Jumaat, malam lain jangan baca Yasin. Itu tak betul. Mana tadi? Mana dari baca Yasin tak ada malam lain? Kan tak ada. Adapun dia kata kalau nak baca Quran malam Jumaat, pastikan Yasin saja. Jangan pandai-pandai baca surah lain. Itu tak betul lah. Surah apa pun boleh baca malam Jumaat. Jadi yang diamalkan oleh masyarakat kita sebenarnya adalah mengistiqomahkan diri. Jadi diharapkan termasuk dalam hadis, ahabul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Sekasih-kasih amalan kepada Allah yang paling berkekalan walaupun sikit. Sikitlah tu bagi Yasin dia baca-bacalah Kahfi sekali, baca Al-Mulk, baca Waqiah, sikitlah tu seminggu sekali. Baca-bacalah hari-hari Yasin, kenapa baca-baca Jumaat saja? Tapi kenapa nanti istiqamahkan juga mengharapkan menjadi sekasih-kasih amalan. Kerana yang paling berkekalan itu Allah kasih walaupun sedikit. Jadi saya ini diberitahu kuliah saya habis pukul 9 insyaAllah. Cuma saya nak tekan break tu nak tahu juga ada macam buka pada soalan atau tak payahlah ceramah. Okey, nak buka. Saya nak timing supaya tak lebih pada waktu yang diberikan. Okey. Sebelum saya buka pada soalan, saya nak gunakan sedikit masa untuk sunnah Nabi pada 3 cabang utama kehidupan kita. Yang pertama cabang akidah. Kadang-kadang orang ingat ikut sunnah ni hanya guna kain sugi, ikut sunnah ni hanya pakai minyak wangi. Itu betul. Tapi yang paling penting daripada sunnah adalah akidah. Pastikan akidah kita itu akidah Nabi SAW. Kerana tidak ada bid'ah hasanah dalam akidah. Bid'ah itu benda baru. Bid'ah dalam akidah, mana akidah kita lain daripada akidah Nabi, tak mungkin hasanah. Semua bid'ah dalam akidah itu sayyi'ah. Bahkan ada bid'ah dalam akidah bawa kepada kufur. Contoh bid'ah dalam akidah bawa kepada kufur adalah menafikan takdir Allah. Dia kata Allah ciptakan manusia, tapi apa yang manusia buat tu Allah tidak ciptakan. Manusia buat sendiri. Allah pun tak tahu manusia nak buat apa, sehinggalah manusia itu buat baru Allah tahu. Ini akidah sepakat ulama kata jadi kafir. Kerana menafikan kuasa Allah, menafikan takdir Allah, menafikan ilmu Allah. Ada lagi satu yang lawan daripada situ, dia menerima takdir, tapi dia tertahap menyalahkan takdir. Dia bagi golongan Jabariyah. Dia kata baik dan buruk itu adalah takdir Allah. Betul? Itu pegangan kita harus namanya. Itu yang Nabi ajar. Kemudian dia melarat kepada menyalahkan takdir. Contohnya kalau dia tak solat. Jadi kita kata abang bukan boleh lagi, abang kena bawa solat. Kita macam tu Ustaz, saya ni memang Allah takdirkan tak solat. Itu namanya menyalahkan takdir. Itu bid'ah dalam akidah. Tapi orang macam tu agak-agak lah. Kalau kita berani lah itu kita terpeling dia sekali tengok. Kalau kita terpeling dia, mesti dia marah. Dia kata Ustaz apa macam ni? Ustaz patut dakwah bil hikmah, bukan dia terpeling orang macam ni. Cuba kita guna ayat yang sama. Sabar ya Allah. Memang Allah dah takdirkan saya tanpa awak ni. Kalau tak faham saya tambah lagi. Dia pun tak selesa. Dan dia hanya menyalah-nyalahkan takdir ini dalam tidak mengelakkan nak solat, nak berjudi, dia kata takdir. Tapi cuba kalau dia lapar, ada dia ingat takdir. Soalnya Ustaz minggu ni Allah dah takdirkan saya lapar, tak ada je. Pagi tu lapar, pagi tu lah saya roti canai. Malam tu lapar, malam tu lah saya kasih apelnya. Betul lah. Tapi tiba-tiba pak solat katanya takdir pula Allah takdirkan dia tak solat. Ini contoh bid'ah dalam akidah. Maka para ulama mempermudahkan kita memahami akidah Nabi SAW dengan menyusun pengajian tauhid sifat 20. Ada orang kata bid'ah, mana ada sifat 20 sama Nabi. Kemudian dia kata ini banyak guna akal. Tak betul ni. Ini ilmu falsafah Yunani. Baik. Yang bid'ah itu bukan ilmunya. Yang bid'ah itu hanya penyusunan. Biasalah penyusunan datang kemudian. Kita belajar rukun sembahyang macam mana? Ingat lagi tak? Ustaz kita ajar rukun sembahyang 13 perkara. Pertama niat, kedua berdiri betul, ketiga takbir, keempat baca Fatihah dan seterusnya. Ada ke zaman Nabi ajar begitu? Ada ke zaman Abu Bakar belajar sembahyang pertama niat, kedua? Tak ada. Tapi adakah zaman Nabi orang sembahyang tidak takbir, tidak berdiri, tidak baca Fatihah? Isinya ada.
Sama juga zaman Nabi, ada ke sahabat belajar tajwid ini tidak wabi guna, ini wabi launa, ma'alid disukun dan sebagainya, tak ada. Tapi tajwidnya ada, bacaan elok tu ada. Demikianlah menyusun pertama wujud, kedua kidam, ketiga bakok itu tak ada zaman Nabi. Tapi beriman dengan perkara itu ada. Adakah zaman Nabi SAW sahabat tidak percaya Allah wujud? Tidak mungkin. Berarti bila ditanya pada saya di Terengganu, di negeri saya sendiri, adakah sahabat dulu tolak sifat 20? Saya kata mustahil. Tak percaya, awak bilang satu-satu. Menolak wujud berarti mengatakan Allah tak wujud, kafir. Tidak, menolak tidak mengatakan Allah dulu tak wujud, sekarang baru wujud, kafir juga. Bakok mengatakan Allah sekarang wujud, satu masa Allah akan binasa, nanti jadi kafir. Mukhadah tu tak ada hawadisi, Allah tak sama seperti makhluk. Dia kata tak, Allah sama je macam makhluk. Syirik. Ya, apa lagi? Qiyamun ala binafsihi, dia kata tak, Allah berhajat pada makhluk. Jadi sebenarnya inti pada sifat 20 itulah yang ulama gali daripada Quran dan Sunnah. Tak mungkin orang itu menolak salah satu daripada sifat 20. Tapi sifat 20 banyak guna akal, Ustaz. Siapa kata Islam tak guna akal? Allah berfirman, apalah tak kidun, kenapa kamu tidak guna akal? Apalah tetafakkarun, kenapa kamu tidak